solehah, wanita yang solehah itu bila kita lihat dia, hati kita rasa tenang. Ya, bila suami lihat, suami rasa tenang. Jadi tenang itu datang dari mana? Datang daripada akhlak dia yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan wanita itu sudah tentu berhias. Ya, suami balik ke rumah tengok dia dalam keadaan bergincunya, dalam keadaan pipi merahnya, dalam keadaan baunya sangat wangi. Sudah tentu suami akan gembira tengok wanita ini. Inilah ciri wanita yang solehah. Ya. Tetapi kalau suasana di rumah itu dibawa keluar rumah, maka wanita itu sudah tidak jadi solehah lagi. Wanita itu sudah jadi tolehah. Ya. Kalau dia bergincu hanya untuk suami tercinta. Kalau dia nak berpipi merahlah seberapa banyak mana pun, tapi hanya untuk suami tercinta. Kalau dia nak memakai bau yang sewangi mana pun, pakailah berapa banyak pun, tetapi ia untuk suami yang tercinta. Kalau ia digunakan dalam rumah, digunakan ketika bersama dengan suami, maka dialah wanita solehah yang sejati. Tetapi kalau senjata itu dibawa keluar dari rumah, maka wanita itu akan jadi wanita yang tolehah. Ya, itu kaedah mudah untuk kita mengambil satu iktibaran. Ya, kalau kita lihat di sana tuan-tuan yang dimuliakan, hari ini ramai wanita-wanita kita yang nak menambah-nambahkan perhiasan-perhiasan yang dibenarkan. Telah kita sebutkan di awal tadi ya, bahawa perhiasan yang dibenarkan untuk dizahirkan hanyalah muka dan tapak tangan. Ya, dan di sana ada khilaf di kalangan ulama yang mengatakan bahawa termasuk muka ialah perhiasan-perhiasan yang ada di muka, seperti celak. Itu saja. Adapun gincu tak pernah disebut oleh para ulama boleh dizahirkan. Namun begitu, kita tengok sebagian daripada ulama kontemporari pada hari ini mengatakan bahawa boleh gincu itu dilorikkan di atas bibir, tetapi sekadar untuk mengelakkan wanita itu nampak kusut masai. Maklumlah hari ini kalau wanita tak bergincu, kadang-kadang kita nampak macam mayat berjalan. Ya, jadi untuk mengelakkan daripada orang kata macam mayat berjalan, maka letaklah sedikit sesuatu yang boleh mengelakkan bibir kita, tapi bukan sampai merah menyala. Itu sepertinya sehingga boleh menarik perhatian lelaki. Ya, jadi itu tak boleh. Kemudian kita tengok antara juga yang dibenarkan oleh ulama ialah memakai cincin. Itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan untuk kita memakannya, dan juga gelang di tangan. Namun begitu, walaupun dibenarkan memakai gelang, gelang itu bukan diletakkan seperti mana yang diletakkan oleh wanita pada hari ini. Dia perlu diletakkan di atas kain yang membalut pergelangan tangannya. Sebab kita kena ingat bahawa pergelangan tangan wanita termasuk dalam aurat yang perlu ditutup. Jadi kalau wanita nak pakai gelang, boleh pakailah banyak mana pun. Ya, tetapi letaklah ia di atas satu kain yang menutup pergelangan tangannya sampai ke siku. Adapun seperti mana yang digunakan oleh wanita zaman sekarang pakai gelang, memang cantik, tetapi tak tahulah bagaimana malaikat mencatat dosa. Sebab dia pakai gelang di atas tempat yang tidak ditutup dengan kain. Baik, tuan-tuan yang diorang sekalian, ada tak di sana orang kata pengecualian-pengecualian? Maklumlah zaman sekarang ni kan, wanita-wanita kita telah keluar dari rumah untuk bekerja. Ya? Ada yang jadi memegang jawatan yang tinggi-tinggi, ada yang memegang jawatan yang rendah. Ada tak pengecualian di sana kepada mereka ini, supaya mereka ini boleh berhias dengan tujuan untuk orang kata demi tugas? Telah saya sebutkan tadi bahawa kita berbincang dalam masalah aurat dan perhiasan ini, kita tidak boleh menurut kepada hawa nafsu kita. Kita mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Setakat ini saya belum menjumpai sesuatu kaedah yang boleh membenarkan wanita berhias kerana orang kata darurah, kerana kerja dan sebagainya. Belum lagi lah ya. Tapi kita kena jelas bahawa wanita itu asalnya duduk di rumah. Waqarna fi buyutikunna, wanita itu asalnya duduk di rumah, cuma boleh keluar pergi bekerja kerana atas alasan darurat. Maka bila keluar itu darurat, maka dia mesti menjaga hak-hak darurah itu sendiri. Jangan berlebih-lebihan ya. Jadi kalau pakai tudung dengan cara yang betul. Dan hari ini pun kita risau juga melihatnya, wanita-wanita kita pada ini ramai yang bertudung, tapi tudung-tudung mereka tidak menepati syariat Islam. Tak bermakna bertudung itu menutup aurat. Berapa ramai orang bertudung tetapi dianggap bertabaruj. Tudung yang dibenarkan dalam Islam ialah tudung yang menutup paras rupa mereka, ya, dan menutup dada mereka. Ya, itu yang dikatakan tudung yang mengikut syariat. Tudung yang dilabuhkan sehingga ke paras dada, sehingga menutupkan apa yang disebut sesuatu yang berada di sebalik tudung itu.
Kerana maklumlah, minta maaf sebut, orang lelaki ni dia boleh mentafsirkan satu tafsiran yang tidak diduga oleh orang. Sebab itu wanita-wanita bila bertudung mesti menutup kepala dan mesti menutup seluruh anggota yang ada di dadanya. Dan tidak cukup dengan itu. Hari ini cuba kita tengok ya. Wanita bukan saja disuruh bertudung, tetapi diwajibkan memakai jilbab. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 32 ya. Wajib memakai jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab ini adalah satu pakaian yang menutup daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki wanita. Wajib. Tetapi hari ini cuba kita lihat. Ya. Mana wanita yang pakai jilbab? Baju kurung yang kita pakai ini bolehlah kita istilahkan sebagai jilbab ya, yang menutup aurat. Tetapi sayang, kadang-kadang baju kurung dah menutup aurat tapi tak pakai stokin. Telah saya sebutkan tadi bahawa wanita ini auratnya bukan saja rambut, tetapi aurat wanita itu kecuali muka dan tapak tangan, berarti hujung jari kaki juga aurat. Tapak kaki juga aurat. Tumit juga aurat. Sebab itu jilbab yang diwajibkan wanita memakai itu jilbab yang mesti menutup daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Oleh kerana baju kurung kita orang Malaysia hari ini tak sampai ke hujung kaki, maka berkewajipan wanita-wanita Islam kita di Malaysia ni kalau nak benar-benar tutup aurat mesti pakai baju kurung dan pakai stokin supaya tak nampak aurat mereka. Ya. Sebab itu saya kata perbincangan kita mesti didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah dalam perempuan, itulah batasan auratnya. Buku lali tak boleh tunjuk, buku 5 tak apa tuan-tuan. Dia bukan aurat. Saya bila sebut sebelah Wardina ni, saya sebenarnya tak erti nak musik macam Mazidul. Mazidul erti musik Wardina, saya tak erti rauban. Tapi banyak-banyak tudung Ustaz sebut tadi kan. Yang paling famous, paling top tudung Wardina. Dulu-dulu kan. Okey, kita teruskan soalan daripada penonton kita daripada Pasir Gudang. Silakan Kak. Silakan. Datin apa namanya? Yang bahagia Datin Hajah Habibah Zainab Abidi. Silakan Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dirias cantik oleh Asma binti Yazid semasa menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perkahwinan mereka. Soalan saya ialah apakah agaknya keperluan berhias di hari perkahwinan? Okey, terima kasih Tin. Sebab memang kalau hari perkahwinan memang semua orang berhias. Tak kisah kadang-kadang bapak pengantin berhias juga. Dengan mak pengantin. Semua berhias. Juruandam memang confirm itu wajib. Kena ada juruandam. Jadi apa keperluan? Setakat mana keperluan Ustaz berhias pada hari perkahwinan? Silakan Ustaz. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Sebelum itu saya nak jelaskan bahawa peristiwa Siti Aisyah dihiaskan oleh Asma itu ya, ketika Nabi datang bertandang sebagai seorang pengantin ya. Ketika itu ayat tentang aurat belum diturunkan lagi. Ya, ayat tentang aurat wanita diturunkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Sedangkan peristiwa itu berlaku sebelum. Jadi kita tidak boleh mengambil dalil daripada peristiwa itu untuk mengatakan bahawa wanita boleh dirias secantik-cantiknya ketika dia menjadi pengantin dan ditayangkan kepada khalayak ramai. Tak boleh. Ya, jadi istimbat itu tak betul. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Jadi pengantin memanglah kena cantik, ya. Tapi ingat, jadi cantik pengantin ni dirias cantik untuk siapa? Untuk orang lain ke? Tak. Yang bayar mas kahwinnya hanya suaminya saja. Ya. Jadi yang boleh berhak tengok kecantikannya hanya suaminya sajalah. Tidak ada di sana shareholder yang lain. Yang boleh menatap kecantikan si pengantin tadi. Sebab itulah kita tengoknya mana-mana Jabatan Agama Islam di Malaysia ini dalam kursus-kursus perkahwinan telah kita ajar kepada bakal-bakal pengantin kita ya, bahawa bersanding itu tak boleh. Dia mengikut cara yang tidak Islamik. Ya, kalau nak bersanding juga, kita kena bersanding dalam rumah, dihadiri oleh ibu dan bapa sahaja dan orang-orang yang kita sebutkan sebagai mahram. Adapun pengantin nak dihiaskan, saya bersetuju, memang perlu dihiaskan, tetapi dihiaskan dalam kadar yang dibenarkan oleh syarak. Pada hari ini kita lihat dalam suasana Malaysia kita pada hari ini, pengantin itu dihiaskan dan mereka tak bersanding, ya, alhamdulillah. Tetapi pengantin itu dibawa untuk melayan tetamu-tetamu. Dan bila mereka melayan tetamu itu, saya lihat pengantin wanitanya menutup aurat, memakai baju berwarna putih yang cukup cantik dan anggun. Dan sekali-sekala saya melihat pengantin wanita memegang bunga di tangan. Itu semua dibenarkan, ya, dengan syarat
Yang boleh dibuka hanya muka dan tapak tangan. Dan pastikan pengantin wanita jangan bergincu.